Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga kita. Bagi meneruskan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi ini dan dipayungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan penawarnya kepada mereka yang diuji. Syafaqallah syifaan azilan wa iza maridtu fahuwa yashwin. Semoga Allah mudahkan segala urusan, diberikan syifa yang sempurna untuk Muhammad Aznan bin Abidah, Datuk Haji Arsyad Haji Hashim, Datin Sri Haji Samsiah Haji Daud, Nurul Adin Abdul Hamid, Nurul Adha Abdul Hamid, Nurizan Abdul Aziz, Nuriyah Nothman, Yusuf Aman, Cik Nolia Hashim, Saudah binti Abu, Nur Afidah Wan Hanisah, Awangku Muhammad Fahmi Aiman bin Pangeran Fikih, Haris Hazman Izzat Imir Amir Sabrin Hasmirun, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini, Muhammad Din, Rohaya Kamarudin, Halimatul Sa'diyah Hasan, Maliran Taib, Nur Habiza Mat Rusdi, Khaliza Hashim, Rubiah Ahmad, Salim Ranggas, Pangeran Haji Rajid bin Haji Apong, Farhana Syafiqah Abdullah, Hajah Radia Haji Muhammad, Hajah Kartini Abdul Rahman, Haji Rosli Saleh Masnah Said, Muhammad Khalif Qayyim bin Hishamuddin, Hannah binti Muhammad, Rugayah Bani Amin, Muhammad Amirul Hakimin, Ummu Nur Ashidah binti Al-Habib Menahar Ashidah, Muhammad Maharas Limun, Selasa Warimin, Sabtu Warimin, Fatimah Sabudin, Nurmala Abdullah, Farida Rahman, Siti Aisyah Abdul Majid, Azim Syukri Syukur, Sufyan Najiyah Zahari, Akmal Faizat Nazlan, Raja Yung Azni bin Raja Ahmad Shah, Rohani Shu'ib Adnan Aman Amrul Rahman bin Zainal Abidin, Surya Said Nur Azlina Azman, Muhammad Syarul Nizam, Muhammad Basir, Roslina Zulkifli, Fadilah binti Zakaria, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nadir, Anwar bin Bashri Nur Hidayah, Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Abdul Rahman, Siti Hadijah binti Muhammad, Fatimah binti Abdul Karim, dan kepada semua yang tersenarai sebanyak 222, dan juga pada pagi ini kita turut mendoakan yang baru saja nama-nama yang dihantar iaitu Muhammad Rozli dan Ismail, iaitu stroke, Faizal Muhammad Syukur kemelangan, bahunya patah, dan Halimah Datuk Kudus ada ketumbuhan dalam otak. Jadi kita doakan kepada mereka semoga Allah memudahkan urusan penyembuhan, diberi sifat yang sempurna, dimudahkan segalanya. Dan kepada jemaah yang hadir juga sekiranya diuji, kita juga sama-samalah mendoakan mudah-mudahan kita diberi sifat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis diteruskan tanpa melengahkan masa, mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aliyin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya, menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa yaqinan sadiqah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Mudah-mudahan pagi ni urusan kita dipermudahkan. Ada yang pagi ni nak ke airport, ada yang pagi ni nak uruskan urusan anak-anak cucu, ada yang nak ke hospital mungkin, ada yang dalam perjalanan, ada perjalanan menuju ke tempat kerja, ada juga hari ni yang sedang bermusafir, ada dalam kenderaan, dia tidak juga ketinggalan untuk bersama, ada yang ada dekat rumah, ada yang kat dapur, dekat dapur sambil-sambil tu dengar, ada yang di bilik, ada yang berada di ruang tamu, masing-masing situasinya berbeza. Syukur Alhamdulillah, hari ini Allah taufik pada kita untuk duduk dan bersama-sama. Dapat baca sama-sama Yasin, bagus. Tak dapat baca sama-sama tapi dapat dengar pun bagus. Mungkin dia tak hafal Yasin tapi dia suka nak dengar. Ada yang kalau suruh baca Yasin sendiri dia tak ingat. Tapi kalau sambil mendengar bacaan dia boleh ikut. Pun berkah insya-Allah. Ada yang memang dia tak ingat langsung surah Yasin. Tapi kalau dapat dengar, dia rasa sejuk hati dia. Dia rasa lega hati dia. Dia rasa seronok. Mudah-mudahan lega seronok tu Allah tambah lagi nikmat yang seperti itu. Ada pula yang dalam urusan nak mendapatkan rawatan. Ada check up pagi ni. Nak kena datang awal, 7.30 mesti nak sampai dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusan. Dapat rawatan yang seeloknya, yang sesuai, yang sebaiknya. Mudah-mudahan diberikan afiat insya-Allah. Pagi ni kita doa kepada Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ingat doa tu. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, kurniakan kepada kami keikhlasan. Keikhlasan fin niyyati wal qawli wal amali. Fin niyyati. Fin niyyati maknanya niat kita. Pada urusan niat kita mudah-mudahan ikhlas. Wal qawli, pada perkataan kita, percakapan kita, tak kisahlah. Kita nak buat urusan apa-apa yang baik, mudah-mudahan ikhlas. Wal amali. Amal maknanya tindakan kita, perbuatan kita, kerja kita. Mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan. Saya pun tak tahu bahagian saya ni ikhlas ke tidak. Wallahu alam. Macam mana nanti Allah berikan penilaian ataupun ukuran ataupun markah lah kita sebut dalam urusan amalan kita, wallahu alam. Namun kita haraplah mudah-mudahan kita diberikan ikhlas. Pagi ni ikhlas. Nak tanya dulu ni. Ni ramai-ramai datang ni. Ikhlas ni hari ni. Ikhlas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bergemalah gema iman di dalam hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah Allah sajalah yang membalas jasa semua. Allah sajalah yang memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Saya fikir gema Nur Iman ni dia hidup dan terus mara ke hadapan dan terus bersemarak asbab daripada sokongan padu semua setiap orang dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Dari sokongan yang diberikan, yang berterusan, kerjasama yang diberikan, ramai yang mengambil sikap berlebih kurang, ramai yang mengambil sikap bertoleransi, ramai yang mengambil sikap memaafkan. Dengan sebab itu kesatuan tu hidup. Ramai yang mengambil sikap memberi peluang, memberi galakan pada orang lain. Sebenarnya kita tak perasan, sebenarnya sifat dan sikap serta etika yang baik itulah yang memangkin pertumbuhan. Kalau masing-masing membawa sifat keakuan, maka jawapannya hebat dia pun dia tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak mengumpulkan, tak boleh nak dapatkan kata kesepakatan, tak boleh nak menghidupkan rasa kebersamaan. Bukan mudah. Bukan mudah. Setiap orang ada fikiran sendiri, setiap orang ada latar belakang pendapat sendiri, setiap orang ada cara fikir sendiri. Ada orang cakap macam ni kecil hati, ada orang cakap macam ini membakar semangat, benda yang sama. Ada orang bila cakap macam ni tak faham, ada orang yang cakap macam ni dia tersalah faham pula.
Yang tadi seorang tak faham. Yang tadi seorang tersalah faham. Yang lagi seorang tadi buat-buat faham. Beza-beza. Setiap orang dia punya kemampuan mengingat, kemampuan menakul, kemampuan mentafsir, semua beza-beza. Tapi kemampuan yang berbeza itu diadun dengan sifat dan sikap yang baik. Memaafkan, toleransi dan sebagainya. Jadi dia akan jadi lebih baik. Jadi mudah-mudahanlah saya doakan, mudah-mudahan setiap orang yang ada memberikan komitmen dan sumbangan serta peranan, Allah balas. Hari ini kita nak baca surah Yasin. Niat kita mohon kepada Allah dengan barakah surah Yasin, mudah-mudahan semua dari kalangan kita yang sama-sama baca ni, dan saya ingatkan kalau kita ada kemampuan baca-baca, jangan hanya dengar saja. Walaupun dengar tu dah cukup baik, tapi bacalah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat berkah di tempat masing-masing di mana kita membaca surah Yasin itu. Siapa di rumah, mudah-mudahan berkah Allah limpahkan di rumah mereka. Siapa berada di pejabat, pejabatnya. Siapa ada dalam kenderaan, mudah-mudahan kenderaannya. Siapa ada di tempat dia, di kampung, di rumah anak, mudah-mudahan di rumah anak, di rumah cucu tu Allah limpahkan berkahnya, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami, asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi-pagian dengan fitrah beragama Islam wa kalimatil ikhlas. Kami berpagi-pagian dengan kalimah ikhlas la ilaha illallah wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Dan kami berpagi-pagian mengikut agama yang dianuti oleh Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allahumma radina billahi rabbah. Ya Allah, kami redha Engkau sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyah, dan kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami. Allahumma afina, ya Allah berikan afiat kepada kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan kepada orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kami dan juga orang-orang yang telah meninggal dari kalangan orang Islam. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahumus sihhata wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, buat diri kami dan juga orang-orang yang telah kami sebutkan namanya tadi, kesihatan dan juga keafiatan. Wal mu'afatad daimah, dan kami mohon bagi kami dan mereka mendapatkan kesejahteraan yang berpanjangan.
fid dini wad dunya wal akhirah, dalam urusan agama kami, urusan dunia kami dan juga urusan akhirat kami. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkan kami. Amankan kami daripada segala ujian yang memberatkan kami di dunia dan segala bentuk kesiksaan yang ada di hari akhirat. Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Allahumma anta syafi. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyembuhkan. Nad'uka ya Rabbana, kami meminta memohon kepadamu wahai Tuhan kami. Kami merayu kepadamu wahai Tuhan kami, narjuka ya Rabbana wa nad'uka ya Rabbana. Kami memohon kepadamu dan kami mengharap kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak ampunkan kami dan sekiranya engkau tidak merahmati kami, nescaya pastilah kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Apa kabar? Kabare. Kabare. Waras. Wah, Waras. bisa ngomong Jawa ni. Saya Bisa bukan ngomong Jawa, Jawa. Bugis. Oh, Bugis. Agak gareba. Waras. Gareba. Bismillah. Agak gareba. Maricing. Tapi tak faham cakap Bugisnya. Lah kisahnya. Yang mendengar tak faham ke yang cakap yang tak betul sebenarnya ni? Yang tahu Ni. Aku pernah dengar. Allahu Akbar. Maricing ke apa je. Saya tahu apa. Locing saya tahu. Ya Allah. Okeylah. How are you guys? Are you feeling good? Great. Oh, yang ini ramai pula. Good, thank you Ustaz. Oh, yang ini paling ramai. Oh, so from now I have to speak in English. Otherwise, many of you cannot understand what I'm saying. So Yes, from today, we are starting our lesson in English. So make sure everyone have their own dictionary beside. So apa saya pun tak tahu nak We cakap don't bahasa need Inggeris. dictionary. No need. Kalau macam tu Ustaz tengah buka Balik bahasa Malaysia, Ustaz tak jawab. Oh jangan, saya Kita tak guna pandai bahasa orang Malaysia, fikir. Ustaz. Oh bahasa Malaysia. No problem, Ustaz. Oh saya tak pandai bahasa Inggeris lah. Oi, tak boleh. Saya kalau cakap bahasa Inggeris, Continue. Whatever you want to say, you continue. No problem. saya kalau cakap bahasa Inggeris, Rishi Sunak tu geleng kepala tu. Tahu Rishi Sunak? Apa Perdana Menteri yang baru tu lah. Okeylah. في هذا الصباح المبارك نبدأ درسنا باللغة العربية. أي واحد منكم يتكلم العربي؟ إذا كان واحد منكم يتكلم عربي افتح الميكروفون وكلم قليلا. مشكل. شكرا tumpuk tai unta. Tumpuk tai unta. Sedangnya Ustaz cakap bahasa Arab. Allah Akbar. Rasa duduk kat Madinah. في مدينة حجة يا حجة طريق يا حجة يا حجة طريق 10 ريال 10 ريال 10 ريال يا نعم عيشة duduk kat sebelah van. عيشة duduk aja حجا مبرورة ما شاء
Oh, ini ramai dah pandai. Ah. Lala kita kata kita pun cakap depan Arab tu. Kaifa haluka. Dia kata ya Hajjah anta min Mali, cakap dari Malaysia, cakap Melayu sajalah Hajjah. Hajjah cakap Arab. Ah, cakap Melayu saja Hajjah. Hajjah nak Orang berapa Arab pun tak faham. Hajjah nak berapa sejadah? Sejadah ada murah, ada RM40, ada RM50. Awak cakap Melayu dah macam Pakistan kata dia. Tak apalah. Okey. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semangat ceria pada pagi ini. Allah berkati masing-masing. Ya Allah Rabbi. Hari ini kita nak sentuh sikit oleh kerana semalam ada yang berkongsi cerita, bertanya berkenaan dengan iddah tu kan. Kita pergi mushaf kita muka surat 38. 38. Siapa ada mushaf boleh buka 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum." Jumpa dan orang-orang yang mati dari kalangan kamu. Jadi orang lelaki apabila dia mati. Orang-orang yang dia mati dari kalangan kamu lah, siapa-siapa yang mati lelaki. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, dan mereka meninggalkan pasangan. Meninggalkan pasangan maknanya isteri dia masih hidup lah. Kita sebut apa? Balu. Balu lah. Kalau balu lah istilah yang kita. Ya, betul malu Ustaz. Biasanya lah sepaham balu kan. Kalau saya tersilap cakap beritahu kalau orang tu diceraikan baru disebut janda lah, maaf cakap. Tapi kalau meninggal suami, biasanya orang kita tak sebut janda lah, biasanya. Tapi kalau sebut pun tak adalah salah sepenuhnya. Baik meninggalkan pasangan, yatarabbasna, maka isteri tu kena menunggu untuk dirinya selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Fa'idha balagna, apabila nanti dia telah sampai dia punya ajal dia. Ajal kat sini bukan kematian. Ajal maknanya dah sampai tempoh yang 4 bulan 10 hari tu. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa lagi ke atas kamu pada apa yang mereka lakukan pada diri mereka, benda-benda yang baik-baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dalam urusan iddah pantang larang ni apa semua, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Jadi apa kita nak cerita pada pagi ni? Saya nak share sikit info-info secara laju-laju, ringkas-ringkas, cepat-cepat. Berkenaan dengan semalam ada yang tanya, oleh kerana saya pun terkejar-kejar masa sebab nak kejar maghrib. Saya kena bergerak cepat. Itu pun agak terlambat sikit. Baik. Kita tengok kat sini, saya ada share ni. Bolehlah ini kita ambil pinjam sekejap daripada Jakim ni, daripada internet ni. Dia tulis sini, baik bukan yang ni. Yang ni lah. Sekejap. Saya bukan nak share yang ni. Kita nak ambil yang bahagian kematian suami saja. Okey, Islam adalah satu cara hidup yang lengkap, dia tulis itu. Menyusun segala terperinci perkara yang berkaitan dengan nikah, cerai dan rujuk sebagai satu panduan hukum yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Okey, bagi isu yang melibatkan perceraian, kita tak bincang hari ini. Terdapat beberapa aspek seperti nafkah iddah, mut'ah, hak penjagaan anak, hadanah, harta sepencarian. Okey. Itu tak nak. Nombor 2 saya lompat. Dalam perkara ini, kita lompat-lompat, kita ambil yang kematian saja. Iddah turut tidak terkecuali bagi seorang wanita yang kematian suami. Contoh dan Islam menetapkan bahawa mereka wajib menempuh tempoh iddah. Iddah tu tempoh. Yang kena berkabung, tak boleh ni, tak boleh tu, dia sebut perkataan ihdad. Ihdad tu berkabung. Walaupun mikrofon tak buka, sebut dengan saya. Iddah. Tempoh.
Ihdad. Ihdad tu maknanya berkabung. Okey, cantik. Bagus. Dengan berlakunya peredaran masa dan zaman, wanita Islam yang berada dalam tempoh iddah sering berhadapan dengan persoalan yang memerlukan penjelasan terperinci. Untuk apa? Dalam hal yang melibatkan batas hukum dan adab bagi seseorang yang beriddah, wanita yang beriddah, tempoh dan atau dengan perbuatan dia berkabung. Okey. Tambahan pula, dengan tuntutan kerjaya, ada orang masih kena kerja lagi, kemajuan teknologi maklumat, berkomunikasi, berwhatsapp dan sebagainya, ia memberi impak, kesan dan cabaran kepada cara dan gaya hidup masyarakat. Dibimbangi, kata penulis ni lah. Ini saya ambil daripada portal JAKIM ni. Sekiranya tidak dibimbing dan tidak dipandu sebaiknya, nanti masyarakat Islam khususnya dalam kalangan wanita, dia tak faham sebenarnya dan dia tak menghayati langsung konsep iddah berkabung yang sebenar. Bahkan sebahagiannya anggap, alah remeh je. Benda ni kalau aku tak langgar pun tak ada masalah. Dan dia anggap menyusahkan. Sampai kerana tak faham menyusahkan. Okey, kandungan garis panduan ini nak cerita tentang hukum yang perlu dipatuhi seorang wanita yang sedang berada dalam tempoh iddah supaya kehidupan dia sepanjang tempoh tersebut selari dengan tuntutan Islam dan Allah jaga dia daripada berlakunya sebarang fitnah dan tomahan yang tidak diingini. Mudah-mudahan Allah jaga. Orang yang jaga ni, mudah-mudahan Allah jaga dia. Kalau Allah dah jaga, jawapannya insya-Allah siapa pun tak boleh mengapa-apakan kita. Baik, dalam bab ni dia ada bincang beberapa perkara, dalil apa semua dan sebagainya. Cuma kita kena tahu beberapa jenis perkataan dulu. Contohnya, ajnabi. Ajnabi. Maknanya orang yang tak ada hubungan kerabat dengan kita, orang asing. Kita sebut ajnabi lah. Berkabung. Bahasa Arab disebut ihdad. 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 Dad. Meninggalkan perhiasan. Seumpamanya bagi wanita yang sedang beriddah kerana kematian suami. Jadi kalau dia tak pakai berwarna-warni, dia sedang berihdad dalam tempoh iddah. Berihdad kita sebut itu. Fasakh. Apa maksud fasakh? Pembubaran perkahwinan dengan kuasa pihak pemerintah. Maknanya mahkamah syariah yang pisahkan perkahwinan dia. Maka kita sebutkan fasakh. Okey. Iddah. Iddah ni pula tempoh. Maksud iddah adalah bilangan, hitungan, tempoh, kiraan. Tempoh tertentu ditetapkan ke atas seorang wanita sama ada lepas dia diceraikan atau selepas kematian suami. Semua tempoh-tempoh tu dipanggil iddah. Kalau macam saya lelaki. Kalau saya kematian isteri, berapa lama iddah saya? 4 bulan 10 hari ke? Tak ada iddah. Tak ada iddah. Tak ada iddah. Tak ada iddah. Saya tak ada iddah lah. Orang lelaki mana ada iddah. Besok pun boleh kahwin terus. Oh ya. Baik. Sekarang Allahu Akbar. Merah lagi. Baik. Kemudian istihadah ni kita tahulah. Mut'ah ni kita tak bincang kat sini sebab cerita kematian suami. Ini pemberian sagu hati. Rujuk kita tak kongsi kat sini sebab ni cerita cerai. Kalau cerai hidup dia nak rujuk. Suami hilang kita tak cerita. Talak raja'i kita tak cerita sebab ni dia ada iddah juga tapi kita tak ceritalah. Kita lompat nak faham yang tadi. Okey, hukum iddah dan berkabung. Maka hukum iddah menurut syarak, hukum dia wajib sebenarnya. Ada orang ingat pilihan, dia ingat sunat, dia ingat afdal, bukan? Hukum dia sebenarnya berat. Bukan berat, hukum dia penting, besar. Wajib ke atas wanita yang bercerai kita tak nak cerita, atau yang namanya kematian suami. Jadi, hukum berkabung menurut syarak wajib ke atas kematian suami. Jadi orang yang dalam iddah kerana bercerai, nanti dia ada lain sikit. Dia bagus berhias kepada suami yang menceraikan dia tu, supaya suami dia tu rasa macam menyesal, ada rasa ada unsur yang seperti itu. Tapi kita tak nak cerita yang tu lah. Ini kita cerita satu saja. Sebab orang yang bercerai tu cerita dia lain sikit. Sekarang kita nak khusus kepada yang kematian suami. Sebab suami dia dah tak ada langsung.
Tak ada siapa yang dia nak tarik semula perhatian setelah dia terpisah. Tak ada. Orangnya dah meninggal. Jadi dia memang kena berkabung. Jadi hukum berkabung tu yang saya dah cerita tadi, ihdan, yang tak pakai apa, perhiasan-perhiasan tu. Perhiasan pun nanti dia cerita sikit. Perhiasan tu pada badan ke pada rumah? Ada orang yang akan perhiasan tu pada tempat tinggal. Maknanya rumah tak boleh pakai langsir, tak boleh pakai kapet. Oh bukan pada rumah, pada diri dia, badan dia. Okey, baik. Dalil-dalil pensyariatan iddah. Terdapat dalil Al-Quran, As-Sunnah mewajibkan iddah. Antaranya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni cerita dia panjang ayat dia. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah. Hitunglah masa iddah tu betul-betul, bertakwalah kepada Allah. Cerita iddah ni cerita takwa, bukan cerita takutlah kepada orang jahat, takutlah kepada keselamatan kamu. Dia bukan suruh takut keselamatan, itu semua teknikal. Hakikatnya orang yang melalui iddah ni urusan takwa. Jadi bila cerita ayat pertama, bab pula cerita tentang iddah, Allah nyatakan dalam Quran, kalimah yang pertama sekali selepas cerita bab iddah ni, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya. Ni kalau cerai. Cerai kita tak nak fokus sangat. Kita nak terus lompat. Ini dan wanita yang telah putus haid, dia ada iddah dia. Dalil-dalil pensyariatan berkabung. Yang ni kita nak tengok. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari kecuali yang boleh dan kena buat berkabung kerana kematian suami, iaitu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Seterusnya, kita laju-laju sikit. Daripada Ummu Atiyah katanya yang bermaksud, kami dilarang berkabung atas kematian seseorang, ahli keluarga ke, saudara ke, adik-beradik ke apa, tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari, ni orang perempuan, kecuali berkabung atas kematian suami, iaitu kami kena berkabung 4 bulan 10 hari. Kata beliau, Rasulullah, kata Ummu Atiyah, kami dulu, masa zaman Nabi, kami dilarang bercelak mata. Kami dilarang memakai wangi-wangian, dan kami dilarang memakai pakaian berwarna-warni. Itu cerita dia. Jadi kalau orang tanya, memang macam tu kena berkabung. Ada dalam hadis-hadis Nabi. Ya, ada. Dalam Quran pun ada. Memang disuruh. Baik, kemudian riwayat yang lain. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung kerana kematian. Kalau lebih daripada 3 hari tak boleh. Kecuali berkabung ihdad tadi tu, kerana kematian suami. Mereka tak boleh bercelak mata, tidak boleh berinai dan tak boleh memakai pakaian berwarna-warni. Apa hikmah iddah? Hikmah iddah nombor 1 ni cerita kalau cerai. Cerai. Nombor 2 cerita juga tentang bab hal-hal yang berkaitan perceraian. Kita pergi nombor 3 saja. Bagi wanita yang kematian suami, tempoh iddah juga dikira hikmah sebagai tempoh berkabung bagi menghormati dan mengingati nikmat perkahwinan yang terdahulu. Orang perempuan dia ada emosi dia ada perasaan dia ada kenangan dia. Beza, cara keadaan dia berbeza. Ia juga sebagai tanda menjaga hak suami. Jadi orang yang dia dalam iddah jaga dengan baik, sebenarnya masuk dalam kategori orang yang sedang menunaikan hak-hak suaminya. Besar pahala dia tu. Dan itu tanda menzahirkan kesetiaan seorang isteri kepada suami. Dalam tempoh iddah tu. Lepas iddah cerita lain. Tapi tempoh tu sangat penting. Dan berkabung juga sebagai lambang pengabdian diri terhadap perintah Allah. Kan saya sebut tadi? Semalam saya kata sebenarnya tempoh iddah ni urusan takwa kita kepada Allah. Urusan takwa kita kepada Allah. Kita nak mohon Allah pelihara kita sampai ke syurga. Allah jaga kita. Jadi diberikan ujian pada kita, kematian orang yang tersayang
sebagai ujian. Aku akan jaga kamu, tapi kamu jaga tak undang-undang yang aku tetapkan. Jadi kita jaga dengan baiklah. Baik, jenis dan tempoh iddah. Iddah yang ni kita lompat-lompat, jenis iddah kiraan suci, talak raj'i, talak bain, talak bercerai yang mengandung yang apa ni, dan tidak mengandung kematian suami, tempoh tidak mengandung dan sebagainya. Yang ni kematian suami, kita kalau dia sedang mengandung dan sebagainya, kita nak lompat. Yang ini cerita tentang apa implikasi dia. Kita nak terus kepada yang meninggal saja. Bawah sikit. Ini dia. Batasan hukum semasa tempoh iddah kematian suami. Apa yang tak boleh, apa yang boleh. Dia lain sikit Kalau orang yang bercerai tu lain sikit. Okey. Bagi wanita beriddah kerana kematian suami, Islam telah menggariskan cara-cara tertentu sepanjang mereka dalam tempoh tersebut. Antara perkara yang mesti mereka patuhi ialah yang pertama, haram menerima pinangan lelaki ajnabi. Ada orang pinang datang rumah ke, ada orang pinang lalu WhatsApp ke, ada orang pinang lalu email ke, ada orang pinang lalu telefon ke, tak kisahlah. Ada orang menyatakan hajat ingin mengambil sebagai isteri ke, pinang lah, maknanya pinang. Jawapannya tak boleh. Haram juga berkahwin dengan lelaki ajnabi. Dalam tempoh tu tak boleh kan. Kalau buat juga, diam-diam menipu pihak sana pihak sini, semasa dalam tempoh pernikahan, maka itu adalah tidak sah dan nanti pasangan itu tersebut wajib dipisahkan. Mahkamah kena ambil bahagian. Baik. Tidak dibenarkan keluar rumah termasuk untuk bermusafir. Kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Ada keperluan sahaja. Antara contoh keperluan penting yang boleh keluar rumah ialah bekerja, nak mendapatkan rawatan perubatan. Bekerja tak boleh, dia tak boleh. Pergi kerja, balik kerja. Nak dapatkan rawatan, dia dah memang ada rutin hospital. Tak boleh, biarkan ni. Dia memang kena cek darah. Itu pergi hospital terus balik rumah. Membeli barangan keperluan asasi dengan syarat sekiranya tak ada ahli keluarga dia, anak dia, tak ada orang lain yang amanah boleh belikan barang. Kalau ada cara, dia kena usahakan cara. Kalau ada cara budak Grab tu boleh hantar letak barang aja kat depan, boleh usahakan cara. Dia ada duit? Ada duit. Ada tahu cara nak transfer? Tahu. Ada ni? Ada. Okey, ada, dia kena berinisiatif kat situ. Sekiranya dia ada kemampuan dan boleh buat. Atau ada ahli keluarga, anak boleh belikan barang-barang runcit contohnya. Tapi kalau dah tak ada, jangan pula dia mati kering kat dalam rumah. Maknanya keperluan tu, sekadar itu. Baik. Kemudian, keperluan-keperluan lain yang penting dan mendesak dengan syarat mereka jaga peraturan adab seperti disyariatkan. Keharusan dan boleh keluar rumah ini juga tertakluk pada waktu siang dan tidak pada waktu malam. Siang buat urusan-urusan, zup balik rumah, yang wajib. Namun pengecualian diberikan juga kepada individu yang tak ada pilihan. Memang kerja shift, perlu bekerja waktu malam. Seperti doktor, dia kematian suami, dia doktor, cuti tak boleh lebih daripada berapa. Jururawat ada shift dan sebagainya. Bagi larangan musafir, ia termasuk juga tak boleh menunaikan fardu haji dan tak boleh menunaikan umrah. Semalam ada tanya kan? Memang tak boleh. Okey. Lagi apa? Ihdad, berkabung yang dia kena buat. Tak boleh juga berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan tempat tinggal kebiasaannya dalam tempoh perkahwinan. Duduk kat rumah tu. Kecuali, semalam saya dah cerita, kalau ada kecurian ke, ada banjir ke, ada tanah runtuh, sekiranya terdapat bahaya dan kemudaratan yang boleh ancam nyawa dia, harta benda, banjir, tanah runtuh, gempa bumi, maka mereka bolehlah dibolehkan keluarlah, selamatkan diri, meninggalkan sehingga bahaya kemudaratan tersebut hilang atau dapat diatasi. Bolehlah kalau ada jenayah kat situ, banyak pecah rumah, dia duduk seorang-seorang ni, duduk seorang-seorang tak masalah. Dia cerita keselamatan. Nyawa ataupun keselamatan. Kemudian wajib berkabung sepanjang tempoh iddah. Oleh itu sepanjang tempoh tersebut mereka wajib meninggalkan semua perkara
yang mempunyai unsur-unsur berhias. Sama ada pada pakaian atau tubuh badan. Dua, ingat tu. Pakaian, tubuh badan. Pakaian, tubuh badan. Pakaian, tubuh badan. Pakaian, tubuh badan. Tubuh badan, pakaian. Contohnya, jangan memakai berwarna terang atau berwarna-warni. Boleh menarik perhatian orang yang memandang. Walaupun tak ada orang pandang, tapi ceritanya itu. Memakai barangan kemas, walaupun sebentuk cincin, gelang, rantai, barang perhiasan dibuat emas, perak dan permata. Tanggalkan dulu, buat sementara. Sabar. Memakai wangi-wangian pada anggota badan, rambut dan pakaian. Sabar dulu, sekejap. Bersolek elakkan, memakai celak, berinai, memakai minyak rambut serta perbuatan lain dianggap berhias pada masyarakat setempat. Sekadar minyak rambut untuk urus diri sendiri dalam rumah tak mengapa. Tapi ni cerita nak bersolek, nak keluar, nak berhadapan dengan orang atau orang berhadapan dengan kita tak perlu. Perintah berkabung ini hanya dikhususkan kepada suruhan meninggalkan hiasan tubuh pakaian, tapi tidak termasuk larangan hiasan tempat tinggal, bilik tidur dan sebagainya. Bukan maknanya bilik langsir kena tanggal, kapet kena cabut, semua dia tukar lantai kosong gitu aja, bukan. Badan, pakaian. Tubuh badan, pakaian. Justru, walaupun wanita berkabung dilarang berhias, tidak bermakna mereka abaikan aspek kebersihan. Janganlah sampai pengotor, sampai selekeh, sampai ingus tak lap. Kenapa ingus tak lap aja? Dah 10 hari ni, saya tengah berkabung. Tu bukan berkabung. Ingus meleleh tak lap 10 hari. Menyedot ingusnya. Ya Allah, saya ni bimbang berhias. Itu kan kotor. Bukan maksudnya macam tu. Hanya jangan berhias bercantik-cantik sahaja. Tubuh badan pakaian. Habis kalau saya nak, dah rumah tu 2 bulan dia tak vacuum. Berabuk, berdebu. Kenapa tak ni? Kita kan tengah berkabung. Jadi biarlah habuk ni penuh rumah. Ya Allah. Rumah cantik lah. Rumah kemas lah. Baik Baik. Kesimpulan dekat situ. Kesimpulan. Islam bukan hanya jaga pelihara kebajikan hak wanita semasa mereka dalam tempoh perkahwinan saja. Malah sampai dah bubar perkahwinan, dah kematian pasangan pun Islam jaga lagi keadaan wanita tersebut. Timbul tertanya-tanya sikit. Tertanya-tanya sikit. Contohnya, timbul tertanya-tanya sikit. Kalau saya dah kematian suami, ni saya pun pesan kepada isteri saya lah. Besok kalau saya meninggal, apakah saya suka kalau dia, jenazah saya dah bawa masjid, dia sibuk nak ke masjid, jenazah saya sedang dimandikan, jenazah saya sedang dimandikan, dia pun sibuk nak sembayangkan kat sana. Saya punya cara, lebih baik isteri saya suka yang benda yang menggembirakan saya ialah dia duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Tapi dia kata dia sayang saya. Nak sayang ni, masih tengah hidup ni sayang. Apa dia nak, apa dia minta, apa-apa, dia panggil datang, dia minta bawa sini, dia suruh ambilkan tu. Nak sayang time ni. Time meninggal, cara sayang kita lain. Baik, contoh ni. Bolehkah wanita turut pergi ke masjid sebagai penghormatan terakhir kepada arwah suaminya? Jawapan, ni secara ringkas sajalah. Cara panduan saja. Saya bukan keluarkan hukum, tak boleh. Siapa nak tanya jauh-jauh lebih-lebih, dia pergi tanya Jabatan Mufti. Jangan tanya saya. Saya bukan, ni. Saya pesan pada isteri saya. Dia tak payah tunjuk pada satu dunia betapa sayangnya dia pada saya tu sampai ke kubur. Tak payah. Sayang tak payah tunjuk orang. Saya boleh rasa dia sayang atau tidak, dan dia tunaikan sayang tu sebagaimana apa yang disayangi oleh Allah. Lagi senang. Kita tak payah menagih perhatian dan pujian orang. Bagus dia. Sampai suami dia sampai ke kubur dia memang sayang suami dia. Tak payah nak tunggu orang cakap. Kita terlalu banyak sangat fikir apa nanti orang cakap, apa yang syariat cakap, kita buat dono, buat tak tahu je. Tak cantik. Tak perlu. Sederhana saja. Tak berapa penting untuk orang cakap atau orang tidak cakap pun tak penting untuk kita.
Bukan bermakna kita menyombong, tapi kita ada fokus, kita ada tujuan yang kita buat ya. Baik. Contoh sikit laju-laju ni. Kami mulakan takrif iddah. Menurut bahasa, iddah adalah kiraan hitungan ni kerana merangkumi bilangan suci haid, bilangan bulan. Dari segi iddah, ia adalah nama tempoh tertentu bagi seorang perempuan yang menunggu tempoh itu. Semata-mata nak mematuhi perintah Allah. Nampak tu? Atau sebagai tanda kesedihan pemergian suami. Okay, yang rahimnya bersih ni kalau bercerai. Tak apalah. Kita lompat saja. Ini cerita iddah ni. Ini tadi hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ni. Ummu Habibah. Tidak halal bagi perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung kematian melebihi 3 hari melainkan kematian suami. Dia hendaklah berkabung selama 4 bulan dan 10 hari. Ini hadis-hadis yang tadi lah. Menjawab persoalan ini, kami berpendapat, ini dalam statement apa portal ke artikel Jabatan Mufti lah. Ini contoh saya. Kami berpendapat tidak sewajarnya isteri turut serta menuju ke masjid. Justru memadai penghormatan terakhir adalah di rumah dia. Dan solatlah di rumah sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Kalau perlu, jenazah ada dekat rumah tu, dia solat dulu. Nanti bawa ke masjid, orang lain nak solat tu terserah. Baik Di sini kami nyatakan beberapa larangan ketika dalam iddah. Yang pertama, haram menerima pinangan lelaki ajnabi. Tadi dah sebut. Kemudian yang kedua, haram berkahwin dengan lelaki ajnabi. Jika perkahwinan dilangsungkan juga, pernikahan tak sah, pasangan wajib dipisahkan. Fasah tadi. Dah cerita dah. Tidak dibenarkan keluar musafir kecuali had batasan perlukan ada. Ni semua sama. Memakai barangan ini. Ni semua sama. Memakai wangian anggota sama. Bersolek. Ni. Nombor 1. Memakai pakaian yang berwarna terang atau berwarna-warni termasuk yang bercorak-corak menarik perhatian yang boleh menarik perhatian orang yang memandang. Elakkan. Kalau dalam rumah pun tak apa. Kita pakai pakaian yang biasa saja. Elakkan memakai barang-barang kemas walaupun sebentuk cincin atau gelang atau rantai. Saya tak pandai. Saya baca yang ni saya sampaikan. Dan barang perhiasan lain yang diperbuat sama ada emas atau perak atau permata. Tanggalkanlah, biarlah kosong, tak apalah. Jangan bimbanglah. Nanti dah habis iddah nak pakailah. Taklah jadi satu kesalahan. Ustaz, kan orang perempuan boleh pakai gelang. Ini bukan sebab perempuan. Ini sebab dia dalam tempoh iddah. Ustaz, kan orang perempuan kan boleh pakai emas. Ini bukan sebab dia perempuan. Ini sebab dia dalam iddah. Ustaz, kan orang perempuan kan suka berhias-hias. Ini bukan sebab perempuan. Ini sebab dia dalam tempoh iddah. Ustaz, kalau pakaian berwarna-warni kan dalam syariat boleh. Tak, ini bukan sebab dia perempuan. Ini sebab, dia tak faham sebab. Kadang dia fikir kan, kenapa tak boleh pakai emas? Gelang-gelang emas. Kan orang perempuan kan memang boleh. Kan kita kan memang suka. Bukan sebab itu. Sebabnya dia dalam tempoh iddah. Sementara saja. Sabar sikit saja. Bayangkan kita jaga 4 bulan 10 hari. Habis Ustaz, kalau dia pakai benda-benda yang berkaitan dengan rawatan, kan dah beritahu tadi, kalau perubatan, kalau pengobatan, kalau rawatan tak masalah. Rawatan ni bukan kata pakai minyak je, bukan kata pakai ubat sapu saja. Pergi ke hospital pun tak apa. Jangan pula dalam tempoh iddah pergi hospital, rutin pergi hospital, langsung tak check. Ya Allah mak kan sebulan sekali ada check up. Yelah aku kan dalam iddah. Dah menggigil-gigil kat dalam rumah. Menahan sakit 4 bulan tak. Pergi hospital, pergilah. Kan dah tadi cakap. Rawatan. Nak mendapatkan barang keperluan asas. Makan, minum, keperluan asas. Jangan pula pergi ke shopping mall. Nak beli baju baru yang tak perlu. Kat rumah ada baju tak? Pakailah dulu yang sedia ada. Tak payahlah beli baju lip lap tu. Kita tak ada perlu. Baju kat rumah banyak. Baju kat rumah. Bukan tak ada baju. Lain kalau dia kena beli baju Ustaz. Sebab dia memang tak ada baju. Habis yang dia pergi baju tu dia pakai baju ke tak pakai baju. Sederhana sajalah. Jangan putar-putar alam lah. Senang cerita. Sederhana saja. Kita pun tahu kita. Ya. Minta maaf. Pasal pakai lotion tu memanglah kulit kering kan. Tapi macam lotion wanita ni, dia ada yang mengeluarkan bau macam perfume juga.
Maknanya waktu iddah tu elakkan yang berbau wangi lah Ustaz kan? Itu kalau dia lotion tu memang berbau wangi, dia tak seketat sebagaimana orang dalam ihram dan sebagainya, boleh saja. Yang penting dia tujuan dia memang untuk rawatan. Dan dia pakai tu pun untuk rawatan. Baik. Tapi yang nombor 3 tu kalau cerita memang dia baju ni dia bukan mesti black saja. Dia warna yang tidak menarik perhatian, warna hitam, warna coklat, apa. Ustaz, kalau dia pakai asas benda yang bukan mewangikan diri, hanya menutup bau badan sahaja, dia pakai deodorant saja, boleh. Dan dia pun dalam rumah. Dia bukan pergi berjumpa dengan orang dan sebagainya, tak masalah. Warna tu bukan mesti hitam, tapi warna yang pudar, yang tidak menarik perhatian, gitu saja. Simple aja lah. Ustaz, Walaupun dalam rumah Ustaz. Itulah Walaupun dalam cerita. rumah. Walaupun Dalam dalam rumah rumah. tak boleh pakai baju tu. Dalam rumah digalakkan sebagaimana yang kat sini, walaupun dalam rumah. Ni ceritanya dalam rumah, asasnya dalam rumah sebab dia memang tak pergi keluar ke mana-mana. Pakai. Dia bukan kerana orang nampak, tapi kerana kita melahirkan rasa kesedihan, menghayati nikmat perkahwinan, mengingatkan semula tanggungjawab dan peranan kita sebagai isteri kepada arwah suami. Dia ada unsur itu, jadi kelainan penampilan kita sekalipun dalam rumah. Kelainan penampilan dan kita punya ni dalam rumah mengingatkan kita sebenarnya muhasabah diri kita. Sepatutnya dulu aku ini, ada orang dia kata, Ustaz, kalau cerita tak pakai bentuk cincin, warna-warni apa semua, saya selama ni pun memang kat dalam rumah semua macam tu lah saya Ustaz. Kat rumah, kat luar baru. Jadi tempoh iddah ni bermuhasabah, sepatutnya aku ni berhias pakaian lawa-lawa ni dalam rumah. Patutnya aku ni pakai pakaian berkemah-kemah cantik-cantik menarik perhatian suami aku ni patutnya dalam rumah. Patutnya aku ni bersolek-solek lawa-lawa minyak rambut apa semua ni patutnya dalam rumah. Ni terbalik, yang aku sibuk masa keluar rumah. Dalam rumah aku dah macam belum iddah dah macam iddah. Ustaz, Ya saya. saya mungkin Ustaz dah cakap tapi saya nak clarification je. Macam dalam rumah tu, definisi tu memang dalam rumah maksudnya sampai pintu. Kalau katakan dia ada pekarangan kan, nak ambil barang delivery pun tak boleh lah. Memang completely dalam rumah. Dia punya border tu memang dalam kawasan rumah je. Pekarangan pintu ke pagar tu memang tak boleh. Ke macam mana Ustaz? Oh tidaklah. Sebab kita nak elak orang tengok. Ya, mengelak tu lebih baik. Tapi kalau memang tak ada orang ambil, dia tak ada batasan ditetapkan mesti berapa sentimeter daripada tembok setinggi satu kaki, daripada jarak berapa lebar dia 70 kaki belakang. Dia tak sampai seketat itu. Hanya memadai sebaiknya kita memang berada dalam rumah, tidak keluar walaupun perkarangan. Sebaiknya. Tapi sekiranya barang delivery itu dah sampai ke pagar, dan kita boleh ambil pada waktu di mana kemungkinan besar tak ada orang yang banyak berlalu lalang. Contohnya waktu petang, tengah hari banyak orang gini dan sebagainya. Untuk ambil tidaklah seketat itu sampai dia tak boleh ambil langsung. Atau sampai keluar 1 inci daripada pintu depan pun dia rasa sebagai satu kesalahan besar. Taklah sampai seketat itu, bukan tujuan dia. Boleh. Untuk yang tadi tu, pekarangan, ambil barang, masuk tak masalah. Tapi ambil barang, lepas tu jengah-jengah pagar, sambil-sambil sembah air, siram pokok. Nampak pula Pak Haji balik pada surau. Dia keluar tu dia suka pukul 7.30. Orang balik subuh tu naik motor tu, Pak Haji yang pakai kain, kadang-kadang yang kain je dia pakai. Yang Pak Haji tu lalu tu, time tu lah dia keluar ke pagar. Itulah cerita lain. Itu dah cerita lain. Ini dia, betul, bagus soalan tu. Dia pergi tu ambil barang masuk rumah, tak jadilah satu benda yang berdosa. InsyaAllah. Ustaz, soalan. kalau orang datang Ustaz ke rumah? Itulah orang yang datang tu semalam tu kita dah cerita. Lebih baik orang yang tu kalau datang tu dia ajnabi, bukan ahli keluarga, tak ada hubungan kerabat, tak ada hubungannya. Maka lebih baik dia santuni dan hormat dulu orang yang sedang dalam tempoh tu. Kalau pun kawan-kawan alumni ke apa ke nak jaga ukhuwah, bagus. Tapi memadailah, tangguh dulu sementara sebagai
menghormati dan menyantuni secara baik orang yang sedang dalam Tidak. tempoh tersebut. Ustaz, Mudah- yang bulan Ustaz, ini bulan Arab ke Ustaz? Apa kalender ikut kalender kalender Islam ke? 4 bulan 10 hari tu. 30, 30, 30, 120, tambah 10, 130. 130 Ustaz, hari. yang Ustaz sebut Satu isu, 3 hari Ustaz. berkabung Ustaz, Ustaz. Ustaz, satu 3 isu. hari berkabung Okey, Ustaz, tu. seorang balu ni, Ustaz, minta maaf. Balu ni, dia tinggal berseorangan. Tua, dia bersama dengan anaknya. Dan anaknya perlu keluar untuk mencari kerja outstation. Bagaimana? Bolehkah dia ikut anak dia keluar? Sebab dia Untuk apa? berseorangan. Dan, untuk sebab anak dia keluar outstation. Dia tinggal seorang-seorang Tadi dekat rumah je. tadi saya dah sebut kan, berseorangan dia tak jadi masalah untuk dia tinggal, kecuali kalau urusan keselamatan. Dia seorang No, tapi tak boleh buang besar sendiri. Dia No, seorang maksud saya, dia memang tinggal dengan anak dia. Tapi kalau anak dia nak keluar, pergi outstation 2-3 hari, takkan anak dia nak tinggal dia berseorangan di rumah. Balu boleh ni, tinggal, mak dia. tak ada masalah. Dia- Tinggal tak apa. Tak yalah takut khawatir dia berseorangan kat rumah, mak dia tu kan. Jadi dia rasa bersalah. Nak bawa ke mak dia sekali pergi outstation. Mak dia ni sedang dalam edah. Mak dia takut tinggal seorang Ustaz. Dia duduk Tinggal seorang seorang. dalam rumah. Duduk dalam Takut, takut, ramai je orang takut. tinggal dalam seorang dalam rumah, cuma tengok pada keadaan mak dia. Kalau mak dia tak boleh ada masalah ketika seorangan, doktor mengesahkan mak kamu ni kalau seorang memang anxiety, dia boleh collapse. Cerita lain kita boleh bawa. Kalau mak kita tinggal kesorangan hanya kerana perasaan biasa saja, aku sedihlah seorang-seorang, tak masalah. Aku rasa macam risau lah. Risau ni seorang-seorang ni tak payah risau masa kat rumah. Masa dekat shopping komplek pun tinggal seorang-seorang pun risau juga. Yang Takut, sederhana. Ustaz. Takut, Takut. ada risau, tengah seorang-seorang takut tu takut yang biasa dengan takut yang memberi kesan kepada mental dan fizikal, Mental, dia ada benda ya. yang berbeza. Okey. Jadi kalau tak ada keperluan mendesak, jawapannya memang duduk seorang-seorang, duduk saja di rumah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah berikan semangat pada kita dan setiap orang yang diuji dengan ujian tersebut, insya-Allah dia akan lalui tempoh sebentar yang cantik itu, dan percayalah semakin baik kita nak menjaga. Sebenarnya perintah ni sebenarnya bukan dari saya nak tentukan boleh keluar atau tak keluar. Sebenarnya ayat Qurannya saya dah share tadi, ayat surah At-Talaq, surah Al-Baqarah, hadis pun ada, hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim dan lain-lainnya. Dan sebenarnya insya-Allah Allah pelihara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jangan undur Ustaz. Sekali je Ustaz nak tanya. Pasal 3 Apa? bulan tu, pasal yang tiga hari tu Ustaz, 3 bagi hari. kematian keluarga. Adakah dalam mati kematian keluarga 3 hari tu kita juga kena istat macam orang berkabung tu Ustaz? Boleh, harus saja, tapi tak wajib macam yang iddah ni. Okey. Itu yang kalau orang kata kalau kematian sultan ke, ada raja ke, berkabung 3 hari, sebenarnya ambil daripada situ, tak masalah, boleh saja. Pakaian semua hitam saja atau black saja ataupun apa saja, boleh saja. Okey, terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih. Mudah-mudahan Okey. Ustaz, soalan lagi Ustaz. Ada lagi soalan. Ustaz, saya mohon izin ambil gambar di skrin ni. Yang kedua, bagaimana keadaan arwah di sana jika isteri tak ikut apa yang disarankan Allah? Arwah di sana urusan amalan dia. Kalau kita sebenarnya lebih kepada urusan orang yang hidup kepada Allah dan kepada orang yang telah mati. Tentang orang yang telah meninggal, dia dengan amalan dia, pesanan yang dia dah tinggalkan yang baik-baik, maka itulah pesanan dia. Dan tidaklah kata apa yang dibuat oleh orang lain menjadi tiba-tiba dia dipersalahkan ataupun diapa-apakan, insya-Allah tidak. Hanya kalau dengan sebab yang lain, itu cerita lain. Tapi hanya semata-mata kalau isterinya itu balu tak mematuhi apa yang Allah perintah ataupun apa yang dia dah pesan, taklah kata arwah tu dalam keadaan kesusahan ke apa ke, tidak, secara langsung tidak. Tapi kalau sebab lain, tu mungkin saja. Ustaz, cik nak tanya last question Ustaz. Cik nak tanya last question.
kalau kata macam kita tengah buat umrah habis suami meninggal, adakah tak boleh buat umrah seterusnya ataupun minta pihak berkuasa nak balik ke Malaysia? Biasa kalau pergi umrah, ada kematian suami, umrah dah buat, jawapannya umrah yang berikutnya tak perlu buat, tak apa, duduk saja di bilik sampai kepada trip kita bergerak balik. Don't worry, duduk je. Kalau belum buat umrah, Kalau belum buat umrah, kalau dah niat, kalau dah memang tu, nanti dia selesaikan umrah dia dan segera selesai terus balik duduk di bilik. Maknanya Ustaz duduk je tak boleh minta balik cepat kepada pihak pengurusan. Dia tak balik cepat. Memang tentang balik cepat tu teknikal. Maknanya kena runding lah dengan siapa yang nak boleh bagi tiket awal tu. Kena tambah duit ke apa. Dia duduk kat bilik, waktu makan dia boleh keluar Ustaz. Waktu makan, kalau ada orang boleh bawakan makan ke bilik ataupun ada pihak kata boleh bawa makanan ke bilik, boleh bawa ke bilik. Kalau tidak, baru dia turun untuk tujuan makan saja. Ustaz, kalau masa haji pun gitu. Kalau dia meninggal, suami dia dekat sana, dia akan disempurnakan perkara yang rukun wajib, yang lain semua duduk kat bilik saja. Ustaz, makna kalau tak ikut larang tu berdosa lah. Tak ikut hukum yang apa tu dalam Aidah, sebab ada juga saya dapati kawan saya pergi umrah apa tu suami dia dah meninggal, tapi dia ikut juga pergi visit sana sini. Umrah juga. Wallahualam. Tentang dosa tak dosa ni, haram tak haram ni saya tak berapa pandai sangat. Tapi saya punya cadang duduk saja di bilik, insya-Allah duduk kat bilik hotel tu selamat, tak ada apa-apa kegusaran apa semua. Tak adalah benda-benda yang terlalu, kalau duduk kat bilik tu biasanya insya-Allah dalam keadaan terpelihara, selamat dan lebih baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan. Ustaz, bagi isteri-isteri yang mengikut pengkebumian suami dia di hari kepegumian tu, apa hukum dia? Itulah hukum saya tak pandai, tapi macam tadilah, duduk saja di rumah. Penghormatan terakhir adalah di rumah. Duduk di rumah, duduk elok-elok. Itulah yang paling terbaik sekali. Kalau kita dah buat silap, kita potong baik Ustaz. Ya. Kita tak lakukan apa yang Ustaz terangkan tadi. Banyak kita melanggar di antaranya. Kita boleh bertaubat ya Ustaz? Ya, baik-baik. Bertaubat, mohon ampun kepada Allah, kita punya silap, perbetulkan diri dan sebagainya. Okey. Itu dulu. Ustaz pun mungkin ada highlight insya-Allah. Dalam pertemuan akan datang nanti mungkin ada isu-isu kita boleh aju pada Ustaz insya-Allah. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa asbab kita, bacaan kalamullah dan doa kita kepada yang diuji. Allah berikan sifat yang sempurna dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Persoalan-persoalan berkaitan dengan iddah yang mendapat sambutan yang begitu hangat daripada para jemaah. Penjelasan yang terperinci tentang tempoh beriddah. Moga kehidupan sepanjang tempoh beriddah itu menurut syarak sebagai pengabdian diri kita terhadap Allah Subhanahu Taala. Kepada ada yang tadi tanya nak tentang apa yang Ustaz bagi tadi, boleh rujuk di internet ada. Kalau rujuk pada JAKIM punya website boleh dapatkan maklumat-maklumat itu insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan, rahmat, nikmat yang melimpah ruah, dan Allah mudahkan segala urusan kita dalam kebaikan dan di mana pun kita berada pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuliah seterusnya kita pada pukul 8.15 pagi sebentar saja lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, iaitu rujuk kepada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz sendiri, insyaAllah bersama dengan Ustaz sebentar lagi. Dan sebagai penutup tirai pagi ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.